Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Macam yang koordinator beritahu tadi, nama saya Quratul Ain Atika daripada Dapur Jalanan Kuala Lumpur. Saya pertama sekali berterima kasih kepada saudara Arul sebenarnya yang pada awalnya menjemput untuk sama-sama kongsikan sedikit pengalaman. Saya sebenarnya tak ada slide sebab apa yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya bersama Dapur Jalanan Kuala Lumpur daripada tahun 2014. Tapi sebelum saya mula, mungkin saya rasa lebih elok kalau saya ceritakan sikit apa itu Dapur Jalanan Kuala Lumpur, sebab mungkin ada yang tak tahu ataupun tak pernah dengar Dapur Jalanan Kuala Lumpur. Dapur Jalanan Kuala Lumpur adalah satu badan bukan kerajaan, NGO, yang kami fokuskan kepada isu kemiskinan bandar, terutama sekali di Kuala Lumpur. Tentang isu-isu warga miskin kota, ramai yang memberi rujukan ianya adalah kepada golongan gelendangan. Tetapi sebenarnya di Dapur Jalanan Kuala Lumpur, fokus kami bukan sahaja kepada mereka yang tidak berumah, tetapi juga golongan miskin bandar yang sebenarnya menghadapi masalah bergelut dengan isu kos sara hidup, isu pekerjaan, isu gaji, pendapatan untuk meneruskan kehidupan, terutama sekali di bandar. Sudah tentu ada yang memang tidak berumah, tapi dalam masa yang sama kita juga tidak boleh menidakkan miskin bandar yang masih mempunyai tempat perlindungan tetapi juga mempunyai masalah survival dalam tempoh ini, sebab rasanya isu kemiskinan bandar ni bukannya isu baru, isu kemiskinan pun bukan isu baru. Kita dah bergelut dengan isu kemiskinan lama, bukannya baru sahaja. Walaupun banyak program dijalankan, tetapi dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang perlu kita tambah baik. Jadi perkongsian saya pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman bergerak bersama Dapur Jalanan Kuala Lumpur di lapangan. Kerana pada awalnya Dapur Jalanan Kuala Lumpur semasa dimulakan, fokusnya adalah untuk memberi kesedaran tentang isu kemiskinan bandar melalui sesi perkongsian makanan. Tetapi dari semasa ke semasa, kita juga menggerakkan inisiatif-inisiatif lain untuk membantu golongan miskin bandar. Ada inisiatif-inisiatif berkenaan dengan kesihatan, inisiatif berkenaan dengan pendidikan dan lain-lain. Dan pada tahun 2017, sejak tahun 2017, kita mulakan community mapping kita sendiri. Maksudnya kita ada buat survey, kita ada buat kaji selidik dengan komuniti yang datang ke Jalan Panggung di mana tempat kami buat aktiviti berkongsi makanan berkenaan latar belakang dan siapa sebenarnya yang datang ke Dapur Jalanan Kuala Lumpur ini. Adakah semuanya bekerja? Adakah ada yang tidak bekerja? Adakah mereka berkeluarga? Adakah mereka mempunyai rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi berdasarkan daripada kajian yang dimulakan daripada tahun 2017, daripada 50 responden yang kami ambil survey mereka, sebenarnya hanya 10% daripada 50 responden yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM600. Maksudnya yang lain di bawah RM600. Ada yang tidak bekerja, ada juga yang terkemudian adalah antara 400 sehingga RM600 pendapatan mereka. Jadi perlu difahami jugalah, kita pun perlu faham yang masalah yang mereka hadapi adalah bukan sahaja tentang isu pendapatan, tetapi sudah tentu juga isu kos sara hidup di bandar. Kenapa, bagaimana, ada banyak sebab.
ada yang mungkin kedengaran agak klise, tetapi ini adalah realiti yang datang daripada luar bandar ke Kuala Lumpur untuk cuba mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pun ada. Ada warga emas yang tidak lagi tinggal bersama anak ataupun tidak mempunyai waris yang boleh menjaga mereka pun ada. Ada juga mereka yang baru keluar daripada penjara tetapi tidak dapat memulakan hidup baru pun ada. Jadi ada pelbagai latar belakang yang beradalah dalam kelompok komuniti di Jalan Panggung ini. Jadi saya diminta untuk kongsikan apa yang kami telah pengalaman kami di lapangan, terutama sekali yang melibatkan yang melibatkan program-program ataupun inisiatif pembasmian kemiskinan. Jadi sejak daripada Dapur Jalanan mula bergerak, kami ada menjalankan beberapa inisiatif untuk membantu warga miskin kota ini untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sama ada dari segi bentuk mendapatkan rumah, maksudnya untuk menyewa rumah PPR, untuk mendapatkan bantuan-bantuan keuangan. Ya, kita tahu ada sahaja kan program bantuan keuangan yang ada sebelum ni, BRIM lah, PSH lah, BPN lah, BPR lah. Jangan terkejut, sebenarnya majoriti daripada mereka yang datang ke Jalan Panggung ni sama ada tidak tahu tentang program-program ini, ataupun mereka tahu tetapi tidak tahu macam mana untuk mendaftar atau memohon. Yang ketiga, ada yang tahu untuk mendaftar tapi tidak mempunyai kapasiti untuk mendaftar dan memohon. Yang itu saya akan explain sekejap lagi. Dan juga dari semasa ke semasa kami juga membantu untuk daripada agensi-agensi yang lain. Maksudnya kita pun kena tahu yang program pembasmian kemiskinan ini mungkin datang daripada inisiatif kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga mungkin juga kerajaan PBT, pihak berkuasa tempatan. Saya ambil contoh untuk Dapur Jalanan adalah DBKL lah. Dan yang seterusnya agensi-agensi lain, contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Zakat dan lain-lain. Jadi mungkin apa yang saya boleh kongsikan sedikit cabaran di lapangan. Apa yang kami perhatikan berdasarkan pengalaman kami, sebenarnya terdapat jurang dari segi maklumat. Tadi Dr. Madeline ada informkan ada masalah jurang untuk mendapatkan maklumat di Sabah dan Sarawak. Sebenarnya itu isu yang sama yang kita hadapi walaupun di Kota Kuala Lumpur. Kerana satu benda yang kita kena faham, sekarang dah dunia teknologi. Kebanyakan perkara dikongsi di atas talian, di website, mungkin di page laman sosial kerajaan. Jadi komuniti ini tidak mempunyai akses yang betul ataupun yang terus direct kepada maklumat-maklumat ini. Tidak semua dapat maklumat yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, bantuan-bantuan BPN ke BSH ke itu semua, walaupun mereka tahu, tetapi maklumat macam mana untuk daftar, maklumat macam mana untuk mereka semak, itu kita ada jurang dekat situ. Sebab yang pertama, satu perkara yang kita kena faham apabila ia melibatkan permohonan atas talian, melibatkan permohonan melalui aplikasi. Saya ambil contoh lain, contohnya masa kita nak mendaftar vaksin, kita perlu buat secara online kan dekat MySejahtera. Itu pun ada juga isu jurang dekat situ. Kami melihat jurang maklumat dan juga digitalisasi ini adalah satu diskriminasi kepada warga miskin kota. Kerana apa? Kerana ini adalah benda yang disediakan untuk mereka yang berkemampuan. Kita tak lihat macam mana golongan ini, satu, mereka tidak mempunyai gadget yang bersesuaian. Mereka tidak, ada antara mereka yang telefon mereka tu tidak mempunyai kapasiti pun untuk download dan untuk simpan apps MySejahtera dalam telefon tu. Ini bukan saya bercakap tentang telefon yang Nokia 3310 tu, tapi ini yang still boleh ada kamera, still boleh download beberapa aplikasi tetapi tidak boleh
simpan aplikasi MySejahtera. Jadi mereka tidak boleh daftar vaksin pada ketika itu. Jadi kita terpaksa gunakan cara lain melalui website. Kalau tidak dibantu, mereka pun tidak tahu adanya cara lain untuk daftar melalui website selain daripada melalui aplikasi MySejahtera. Jadi ini adalah jurang, maksudnya ada masalah gadget. Keduanya adalah masalah sebaran maklumat yang tidak sampai. Maksudnya maklumat itu tidak terus kepada mereka. Mungkin mereka tahulah, mereka dengar-dengar kan kawan cakap, oh okey, ada VPN contohnya. Tapi bila mereka nak tahu macam mana untuk daftar, macam mana untuk hantar pendaftaran, itu mereka tidak mempunyai maklumat. Kemudian adalah masalah maklumat diri yang tidak dapat dikemaskini. Satu perkara yang kita kena faham adalah ramai majoriti dalam kalangan mereka adalah untuk gunakan nombor telefon yang sama dalam satu tempoh yang lama tu agak sukar. Sebab kadang-kadang mereka ada masalah untuk top up. Kan kadang-kadang tak cukup duit untuk Saudari kereta lain, maaf ya, 5 minit saja tinggal. Okey, boleh. So ini adalah masalah yang pertama dari segi sebaran maklumat. Yang kedua adalah digitalisasi. Kita ada masalah selain daripada gadget, selain daripada mobile phone, telefon number dan sebagainya, kita juga kena faham mereka adalah golongan contohnya warga emas. Warga emas yang tidak mempunyai waris yang nak bantu mereka, ini adalah masalah yang kedua. Bila tak ada orang nak bantu mereka untuk buat pendaftaran dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sukarlah untuk mereka untuk buat pendaftaran. Yang ketiga adalah kadang-kadang ada juga inisiatif daripada pihak kerajaan yang separuh masa dari segi pendaftaran online. Maksudnya saya ambil contoh adalah pendaftaran dibuat secara online tetapi ada dokumen yang perlu dihantar secara fizikal. Jadi perkara ini akan buat mereka rasa sukar. Melainkan kalau ada orang yang boleh bantu untuk tolong hantarkan, untuk tolong bawakan, mungkin itu adalah option kepada mereka. Kemudian adalah kita juga kena melihat kepada keperluan golongan miskin kota yang dipinggirkan ini. Sebenarnya di lapangan ada beberapa masalah yang kita kena fahami. Yang pertama adalah dari segi keperluan hak asasi untuk mendapatkan tempat perlindungan itu sendiri. Kita faham polisi perumahan ada memberikan rumah kos rendah, contohnya PPR dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, tidak semua orang mampu untuk menyewa ataupun membayar secara bulanan untuk polisi perumahan ini. Saya ambil contoh macam tadi saya cakap, masih ada yang berpendapatan kurang daripada RM600. Jadi kurang daripada RM600 ini, bayangkan macam mana mereka nak buat pecahan untuk membayar sewa rumah, untuk kehidupan survival harian seperti makanan, seperti kalau sakit dan hal-hal lain yang juga menuntut perbelanjaan. Dan yang seterusnya adalah jaminan pekerjaan tetap dan juga pembayaran gaji. Mereka juga ada masalah untuk mendapat pekerjaan yang tetap. Kebanyakan daripada komuniti kami, mereka melakukan odd jobs. Bila melakukan odd jobs ni, kita pun faham kadang-kadang bayaran dia tidak setimpal satu. Yang kedua adalah, sebagai contoh, kalau pekerjaan yang proper, kita ada kontrak untuk kita tanda tangan, kita tahu gaji kita berapa, cuti bila, kita tahu tempoh masa bekerja dan sebagainya. Tetapi bila mereka bekerja odd jobs, benda ni tak ada. Ada masa mereka dibuang kerja begitu sahaja, terutama sekali pada waktu pandemik yang lepas, ramai yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan punca pendapatan, dan sebenarnya semasa pandemik,
komuniti yang datang ke Jalan Panggung meningkat hampir 2 kali ganda. Kebiasaannya sebelum pandemik kami menyediakan sehingga 150 maksimum makanan untuk warga miskin kota, tetapi ketika pandemik ada satu-satu masa yang kami menyediakan sehingga 400 pack makanan kepada warga miskin kota. Kerana apa? Kerana pada ketika itu kalau kita ingat masa PKP awal tu, pada tahun lepas ramai yang kehilangan pekerjaan. Terutama sekali mereka yang dibayar gaji secara harian, pada hari-hari yang mereka tidak bekerja, mereka tidak dibayar gaji. Jadi di mana yang mereka boleh jimatkan untuk kos kehidupan pada ketika itu, memang mereka akan jimat. Memang ada yang, memang pada ketika itu memang situasi yang agak sedih dan agak kecewa lah sebab makanan itu adalah perkara asas yang utama, antara perkara asas yang utama, perkara asasi yang utama untuk manusia. Jadi bila kita terpaksa memikirkan yang mana satu lebih penting, itu adalah sesuatu yang sukarlah bagi mereka. Dan kemudian jaminan akses kepada kesihatan, jaminan akses kepada keselamatan semasa pandemik. Semasa pandemik, saya rasa mereka menghadapi lebih banyak kesukaran, terutama sekali untuk mendapatkan akses kepada vaksin. Akses kepada vaksin adalah satu survival yang agak mencabar bagi kami pada waktu itu kerana macam saya cakap tadi, mereka ada masalah dengan gadget. Jadi untuk mereka mendaftar itu satu hal, untuk mereka mendapatkan temu janji satu hal, dan yang ketiga adalah untuk pergi ke tempat vaksin. Di tempat ada yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur tetapi diberikan temu janji di Puchong, diberikan temu janji di Setia Alam. Jadi apa yang kami cuba lakukan pada ketika itu, kami cuba arrange volunteer untuk bantu hantar mereka. Tetapi sekiranya tidak dihantar, mereka pun akan rasa macam jauh ni, macam mana nak pergi. Sebab yang pertama, isu pengangkutan. Nak dari sini nak ke Setia Alam, mereka pun tak tahu nak guna public transport apa. Dan kalau orang suggest Grab dan sebagainya, siapa yang nak bayar untuk mereka? Jadi oleh kerana mereka adalah komuniti yang bersama kami, jadi kami usahakan untuk hantar mereka. Jadi ini adalah antara masalah-masalah. Kita faham apabila kita ingin seiring dengan teknologi, untuk mereka yang mampu, untuk mereka yang ada kemampuan, itu adalah perkara yang mudah. Sebagai contoh, kita ambil contoh lain, even pendaftaran untuk BPN dan sebagainya. Sekarang ni pendaftaran adalah secara automatik. Maksudnya dalam sistem LHDN kita tahu, kita dulu dapat BRIM, kita dapat BSH dan sebagainya. Tetapi ada komuniti di Jalan Panggung, mereka tidak tahu pun yang mereka punya pendaftaran ni telah didaftarkan secara automatik. Jadi apabila kami buat semakan, ada yang tidak tahu yang mereka dah terima daripada BSH, BPR, dan apabila kita semak tu dia ada 1,300 dalam akaun yang mereka tak tahu. Sebab masalah pertama adalah masalah pendaftaran, kedua adalah masalah untuk semakan. Sebab mereka tidak tahu macam mana cara untuk semak. Jadi bila kita tolong semak, oh rupanya dia ada dapat, cuma dia tak tahu. Dan itu belum bila kita sentuh isu dokumen. Maaf saudari, tolong simpulkan ya. Kita kena gerak kepada presentasi. Okay. Isu dokumen yang paling kami rasa agak berat hati adalah ada dari kalangan wanita, golongan wanita yang ingin memohon tetapi tidak dapat teruskan permohonan kerana nama mereka masih di bawah tanggungan, di bawah isi rumah suami sedangkan mereka sudah bercerai. Ada isu yang mereka dah bercerai tetapi maklumat masih belum dikemaskini. Ada juga isu yang bercerai tetapi suami hilang. Suami tak ada, dah beberapa tahun, bila nak buat permohonan tak dapat buat permohonan kerana tidak dapat sertakan surat cerai. Jadi ini adalah antara isu-isu di lapangan yang sebenarnya boleh diatasi dengan usaha-usaha kerjasama dan sebagainya. Tetapi saya rasa
di bandar sekurang-kurangnya mereka ada banyak NGO yang membantu. Macam tadi Dr. Madeline ada kongsikan di Sabah dan Sarawak dan juga kawasan lain di luar bandar yang saya rasa cabaran dia tentu lebih banyak. Jadi macam mana yang saya cakap tadi, isu kemiskinan bukan isu baru. It's bukan sesuatu yang mudah juga untuk kita selesaikan secara total, secara 100% bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Tetapi mungkin dengan kerjasama dan juga polisi-polisi yang baik untuk semua, yang merangkumi semua, dan juga tidak hanya melihat jurang kemiskinan pada PJK dan menidakkan yang di bawah itu, mungkin kita dapat sekurang-kurangnya mengatasi sedikit masalah kemiskinan. Terima kasih, moderator.